Jadi hari ini kita akan belajar bab yang kedua, tajuk tingkatan 1, iaitu tajuk kedudukan. Jadi bagi tajuk kedudukan ini, tajuk kedudukan, apa yang kita perlu tahu ialah kedudukan relatif. Okey, sebelum itu kita kena tahu apakah maksud kedudukan. Kedudukan ini maksudnya ialah tempat letaknya sesuatu objek dalam sesuatu kawasan. Kedudukan relatif pula maksudnya ialah ianya ditentukan dengan merujuk titik rujukan. Kalau kita tengok di skrin ini, gambar Siti, gambar Siti ini Siti. Siti inilah yang dikatakan sebagai titik rujukan. Titik rujukan maksudnya semua objek yang berada sama ada di hadapan, di belakang, di kiri, di kanan, dibandingkan dengan Siti. Dibandingkan dengan Siti, itulah maksud titik rujukan. Okey, seterusnya saya bagi contoh. Di sini saya bagi contoh. Kalau lihat rajah ini, kalau dikatakan Siti dijadikan sebagai tempat, sebagai titik rujukan, ini Siti. Jadi Siva yang duduk di bahagian belakang Siti. Dina pula duduk di sebelah kanan Siti. Ini Siti, ini sebelah kanan Siti, ini Dina. Begitulah seterusnya. Okey. Seterusnya kita tengok pula contoh di lapangan. Kalau tadi contoh di dalam kelas, ini ialah contoh di lapangan. Okey. Jadi titik rujukan juga digunakan untuk menentukan kedudukan relatif di lapangan. Okey, kalau kita lihat ni gambar di satu pekan lah, gambar di satu pekan. Ada hospital, ada pejabat pos, ada masjid. Okey, katakan masjid dijadikan sebagai titik rujukan. Ini masjid dijadikan titik rujukan. Jadi awak akan dapati bahawa bank akan terletak di hadapan masjid. Ini bank akan terletak di hadapan masjid. Manakala hospital pula terletak di belakang masjid. Sekolah terletak di sebelah kiri masjid. Ini sebelah kiri masjid. Manakala pejabat pos di sebelah kanan masjid. Okey. Itu contoh kedudukan relatif yang kita gunakan di lapangan. Okey, seterusnya kita masuk pula subtopik yang berkaitan dengan latitude dan longitude. Latitude dan longitude. Okey. Apa maksud latitude? Ni dua perkara berbeza. Satu latitude dan satu longitude. Okey, kita tengok dulu latitude. Okey. Garisan latitude ialah garisan yang dilukis secara melintang. Melintang ni maksudnya di atas bumi dilukis melintang. Dia banyak sebenarnya. Garisan latitude ini melintang. Okey. Atau mendatar pada glob. Di atas glob atau di atas peta atlas. Itu maksud dia. Okey. Kemudian kita tengok latitude 0 darjah atau garisan khatulistiwa, dia akan membahagikan bumi kepada dua, iaitu hemisfera utara dan hemisfera selatan. Ni garisan khatulistiwa ni.
kosong darjah. Dia membahagi dua. Yang di sebelah utara ini dipanggil hemisfera utara dan sebelah selatan hemisfera selatan. Dia bahagi dua tu. Bahagi dua. Okey. Setiap latitud diberi nilai kosong darjah hingga 90 darjah. Diukur dari pusat bumi. Ini nilai darjah dia. Ini nilai darjah dan awak kena tahu apakah nama garisan. Dimulai dengan artik, sartan dan nilai dia sekali ya. Khatulistiwa yang tengah, garisan jadi, garisan artik. Okey. Ada 5 garisan latitud yang utama seperti yang saya tik tadi. Seterusnya kita tengok pula latitud. Okey. Garisan latitud ni ialah garisan yang dilukis secara menegak. Garisan menegak. Menegak yang dilukis secara menegak dari kutub utara ke kutub selatan pada globe atau atlas. Okey. Ini ialah garisan longitud, garisan meridian pangkal. Ini garisan meridian pangkal. Garisan meridian pangkal ini nilainya ialah 0 darjah dan ianya berakhir di 180 darjah timur dan barat di atas satu garisan yang utama ni, yang ni, garisan yang ini. Garisan utama, garisan ni. Ni yang di belah belakang ini nama dia ialah garisan tarikh antarabangsa. Nilainya 180 darjah. Dia selari ya, selari dengan garisan meridian pangkal. Itu nama bagi garisan longitud yang sama. Garisan ini dinamakan sebagai garisan tarikh antarabangsa kerana garisan inilah yang kita rujuk untuk menentukan waktu tempatan di negara-negara, di semua negara dalam dunia lah. Di semua negara yang ada dalam dunia. Dan banyak lagi garisan-garisan longitud yang lain mengikut darjah. Banyak lagi. Okey. Kemudian kita tengok contoh kedudukan garisan khatulistiwa, meridian pangkal, garisan tarikh antarabangsa. Ni kalau saya besarkan secara mendatar. Inilah garisan tarikh antarabangsa. Ini garisan meridian pangkal 0 darjah. Okey, kemudian yang melentang itu, ini garisan yang melentang ini ialah garisan latitud. Okey, jadi dengan adanya garisan melentang dan garisan yang menegak, garisan yang melintang, ni garisan yang melintang dan garisan yang menegak di atas bumi ini, dia boleh mewujudkan satu tempat persilangan. Jadi tempat persilangan inilah yang menentukan kedudukan yang kita katakan sebagai kedudukan berdasarkan latitud dan longitud. Okey, berdasarkan latitud dan longitud. Okey. Jadi cara untuk menentukan kedudukan berdasarkan latitud dan longitud. Kita tengok macam mana kita nak tentukannya. Okey. Cuba awak lihat. Saya bagi contoh di sini. Okey. Katakan ini, sekejap. Ini saya cuba lukiskan, saya cuba lakarkan globe. Saya cuba lakarkan
globe. Katakan ini globe. Kemudian kita nak tentukan kedudukan titik A. Kedudukan titik A. Katakan titik A berada di sini. Jadi kita boleh tengok garisan longitud dia berapa darjah. Katakan 40 darjah timur. Kemudian kita tengok pula garisan latitud dia. Kita tengok garisan latitud dia, nilainya, katakan nilainya 30 darjah utara. Maka kedudukan titik A itu ialah 30 darjah utara, 40 darjah timur. Beginilah cara untuk kita kenal pasti kedudukan. Kedudukan berdasarkan titik persilangan. Okey. Cuba kita lihat. Kita lihat balik. Cara yang ini pula, cara menentukan kedudukan latitud dan longitud pada atlas. Okey. Caranya sama juga. Okey. Pada atlas ini, maknanya katakan di atas atlas ada peta. Contohnya peta, ini saya lakarkan secara ringkas, peta Malaysia. Okey. Jadi di atas peta Malaysia ini sudah semestinya dilengkapi dengan garisan longitud dan garisan latitud. Katakan ini garisan longitud. Contoh memudahkan awak sebagai pelajar tingkatan 1. Kemudian ni lagi garisan latitud. Okey. Jadi di tempat persilangan inilah yang dikatakan kedudukan. Kita boleh baca kedudukan sebagaimana yang saya bagi contoh tadi. Jadi itulah sahaja penerangan saya untuk tajuk kedudukan. Sekian, terima kasih.